أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello good people, welcome back to Ashraf channel. Okay guys, Seram Isnin hari ni ada lain sikit. Sebab biasa aku rasa dah setahun lebih dah korang tengok aku bercerita seorang-seorang. Tapi mulai hari ni kita akan ada segmen baru, di mana segmen ni Acap gelarkan dia sebagai segmen belum ada nama lagi sebenarnya. Okay guys, hari ni Acap ada tetamu untuk berkongsi cerita. Dia ni seorang DJ. Okay, DJ kau ingat tak ada cerita hantu? Kau ingat dengar dia punya lagu dekat radio dia tu tak ada cerita hantu? Ada guys. Sekejap lagi kita akan cerita tentang apa yang dia lalui ketika dia bertugas seorang diri ketika Syawal menjelma. Gitu. Okay, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, tak nak buang masa, kita nak memperkenalkan kita punya guest untuk hari ini. Dia ni sekarang tengah meningkat naik dekat TikTok Ya, Ya, Putra Anwar. Ya, saya. Ataupun orang panggil awak apa? DJ Aboy. DJ Aboy, kalau kat Melaka DJ Aboy lah. DJ Aboy lah. Okay. Tapi sekarang kita dah rebranding, letak Putra Anwar lah, rebranding. Ini aku malas ni. Sabar. Okay, biasalah, kita faham. Okay. Sebelum tu mungkin rata-rata aku rasa ada yang dah kenal kan. Mungkin ada juga yang tak kenal. Okay. So mungkin kau boleh introduction sikit. Who are you, where you from, where you are? Okay. As far as you guys know. Boleh Guys, nama aku Putra Anwar. Aku bekerja sebagai penyampai radio di RTM Melaka. Setakat ni dah tahun ke-5 aku bekerja sebagai penyampai radio. Dan aku juga buat hosting dan juga MC sekitar Malaysia. Semualah. Asalkan ada payment kita jalan. Betul? Itu penting. Okay. Aku panggil kau Aboy lah. Boleh. Putra Anwar tu mungkin biar fans kau yang panggil lah. Tak apalah, biar dia orang panggil lah. Okay, Boy. Aku dengar kau ada cerita untuk mungkin pengalaman kau sebagai seorang DJ. Aku rasa mungkin tak semua orang tahu kan. Duduk kat konti ni bukan benda yang mudah. Betul. Nak kita seorang-seorang malam pula tu. Yang bekerja malam lah biasanya kan. Betul. Sebab aku rasa suasana kat situ tak dah serancak siang. Dia antara malam dan juga awal pagi sekejap. Dua tu. Bukan. Contoh aku masuk kerja pukul 6 pagi kan. Pukul 5.30 aku dah kena sampai. Which is kadang-kadang aku sampai 5.20 apa semua. Dan dalam RTM tu keadaan dia sangat-sangat gelap. Awal pagi dan juga malam. Kau antara yang awal lah macam tu. Paling awal lah kena sampai. Dan kalau malam antara yang paling lambat lah balik. Yes. Gila kau. Okay, bila cerita pasal cerita seram ni, of course kita akan banyak relatekan dengan keadaan sunyi. Okay. Keadaan gelap kan. So aku percayalah kenapa aku jemput kau is sebab aku rasa DJ punya story ni tak ramai orang explore. Orang tak expose sangat kan. Orang duduk dengar kan, Assalamualaikum, selamat malam, itu je. Dengar macam happy selalu ceria kan. Tapi cerita di sebaliknya mungkin ada kisah. Okay, untuk hari ni aku pun ada kisah juga pasal Syawal ni yang dihantarkan oleh kita punya viewers lah. Okay. Tapi dia ni kerja guard. Tapi dia kerja guard dekat satu shopping mall lah. Biasa shopping mall kalau time raya ni kan sunyi juga. Betul. Nak kalau area Kuala Lumpur sana guys, kalau korang nak tahu memang kalau Kuala Lumpur, orang balik kampung kan. Yes, betul. Memang tak ramai kat sana kan. Okay, untuk yang ni kau nak cerita dulu, aku nak cerita dulu. Macam ni ajak kita usum lah. Menarik. Kita usum. Okay. Siapa kalah dia akan cerita dulu lah. Okay, cantik. Yakin Okay, boleh. Sebab aku pemenang antara pemenang worldwide lah. Worldwide. Sebab mungkin kau tak jumpa aku lagi. Okay. Kita usum sekali je Burung batu air Burung batu air. Okay. Usum. Nampak? Bila batu pergi kat ular. Nampak tak? Okay, jap. Tu. Okay. Usum. Betul lah, dia worldwide. Mana aku start cerita ni? Jom guys, kita mulakan dengan kisah yang pertama.
Okay, cerita yang pertama ni aku kadang tak faham lah orang yang hantar email ni. Okay. Kan, dia nak aku cerita seram dia, tapi semua benda dia nak aku rahsiakan. Tempat kerja, nama kan. Tapi tak apalah, kita hormati privacy orang. Kadang takut kantor dengan awet. Betul kan? Kan mungkin dia kata tak ada apalah. Okay. Okay guys, kita nak cerita pasal nama dia. Kalau bab nama ni aku susah sikit. Okay, kita letak nama dia Khairul lah. Samsul boleh? Samsul lah. Samsul, okay. Okay, Samsul ni dia ni merupakan seorang guard. Okay, dia ni tak adalah muda. Umur dia dalam lebih kurang 33 macam tu. Okay. Dia ni dah ada family, dah kahwin, ada anak seorang. And then waktu dia bekerja masa Syawal tu, anak dia tengah tak sihat, boy. So nak tak nak kan, dia orang kata apa, no choice lah. Kita faham bapak-bapak ni kan, ayah-ayah ni kadang-kadang bukan dia orang nak tinggalkan anak time sakit, tapi itulah pilihan dia untuk tak nak tengok anak dia sakit. Betul kan? Betul. Itu mungkin usaha dia lah. Kena jalankan tugas lah. Ya, betul. Okay, nak jadikan cerita, dia ni kerja full day dalam masa 4 hari betul-betul. Ui, tak berhenti Tak berhenti, full day sebab nak OT. And sebab dia ada peluang, dia kata dekat dia punya syarikat ni, waktu tu memang ramai orang cuti raya. Tahun 2014 cerita ni. So dia kata dia ada peluang nak OT apa semua. So dia memang grab, nak cari duit lebih lah, senang cerita, sebab anak dia tak sihat kan. Okay, so kita cut it short. Senang cerita, biasa lah, dah 4 hari kerja full day. Badan mesti barai je, Mat. Barai siut. Tak, kalau kerja apa tadi, guard Guard, bukan biasa-biasa. Pak guard ni malam-malam berjaga lah. Oh, gila kau. Ni cerita dia pasal malam ni. Masa hari keempat ni, dia ni dah macam, orang kata apa, dah kurang sihat. Maknanya badan dia dah kena rehat lah. Dia dah ngantuk kan. Tapi waktu tu dia macam apa lah, gagahkan diri. Macam aku cakap tadi, anak dia, semangat anak dia kan. Okay, nak jadi cerita, masa malam keempat dia bertugas tu, macam aku cakap dia seorang. Dia bertugas dekat satu mall yang agak famous juga sebenarnya, dekat area KL tau. Dia kata masa dia sampai dekat tempat post guard ni, dia ni ada tiga tempat tau. So pagi dia akan dekat tempat lain, petang tempat lain, malam tempat lain. Maksudnya 3 tempat macam mana? Post guard lah. Kan mall tu besar. Okay. So contoh dia first tu dia dekat parking lot A, contoh. Lepas tu B dia pergi kat New Wing. Lepas tu nanti yang ketiga malam dia akan pergi dekat center ke tengah ke. Jadi ada 3 tempat lah. 3 tempat lah. Dia kena berubah-ubah setiap hari macam tu dia kata. Masa yang kali ketiga tu, dia sampai dekat tempat yang apa ni, tempat C lah aku bagi tu, nombor 3 tu. Dia kata waktu dia sampai, waktu starting shift dia dalam pukul 7:30. Dia bekerja 4 orang je satu hari. So dia, tapi sebab kan dia full day, dia ni orang yang keempat lah. Sebab 3 ni akan balik. 3 ni balik. Yang lain 3 ni shift lah. Shift lah. Tapi dia ni akan cover. Sebab setiap shift kena ada 2 guard at least. So dia ni akan cover yang lain. So malam tu memang dia seorang, dia kata. Sampai malam, sampai pukul 7:30 lebih macam tu, dekat dia punya checkpoint terakhir tu, dia duduk. Dia kata dia duduk, dia sandar. Waktu tu dia tengok kereta keluar masuk apa semua, biasalah kan. Tapi tak banyak kereta lah, sebab dia kata time tu orang masih lagi bergaya. Waktu tu dia kata dia memang dalam keadaan yang sangat, macam aku cakap tadi, dia dah barat, dah penat, badan dah lesu kan. Dia terlelap. Jadikan cerita, dia terlelap. Dia terlelap waktu tu, and then dia terjaga kerana ada seorang pakcik ni panggil dia dekat pos guard tu. Dia macam bagi salam lah. Assalamualaikum, nak. Dia macam tersentak lah. Dia pun bangun. Waalaikumsalam cik, boleh saya bantu? Dia kata macam tu. Pakcik ni nak cari anak pakcik. Tadi pakcik nak keluar. Dia kata dia nak ke depan sekejap. Ada nampak tak kat mana-mana? So nak jadikan cerita, nak mengelakkan dia ni, macam mana nak nampakkan dia ni tidur. Faham tak? Dia pak guard, sepatutnya tak boleh tidur. Tapi badan dia dah penat, dia tertidur. So dia buat lepas letau kat pakcik tu. Dia macam konon nampak lah. Konon nampak lah, menjalankan tugas lah kan. Tapi terang-terang pakcik tu nampak dia tidur kan. Tapi tak tahu macam mana kan. Kita faham benda tu. Aku pun selalu buat macam tu. Okay, lepas tu dia kata, ada cik, tadi saya nampak ada budak kecil, tak silap saya pakai baju apa tadi? Merah lah, betul lah. Dia kata macam tu. Pandai goreng. Pandai goreng. Lepas tu dia kata, saya nampak dia jalan ke depan tu. Pakcik kita tengok kalau ada kat depan tu ke apa kan. Lepas tu pakcik dia kata macam, pakcik sebenarnya seram sebab anak pakcik tu tak apa sihat, dia autism. Kira macam tu. Saya rasa kat depan tu pakcik ya, tengok. Dia kata macam tu dengan alasan dia macam dia nak lepaskan tangan lah. Dia nak sambung tidur lah, senang cerita. So waktu tu bila pakcik tu dah belah, dia pun tinjau pakcik. Dia tengok pakcik tu dah macam lepas daripada tempat tu, dah tak nampak apa-apa lah. Dia pun sandar lah balik. Kat kursi dia sandar balik. And then dia pun macam fikir,
sekarang dah pukul apa kan? Pakcik ni tertinggal anak dia kat mana kan? Kenapa dia datang cari kat sampai postguard? Mall ni besar kot. Ya. Patut boleh cari kat counter information kot. Kenapa tak ada pada dalam kan? Kenapa kat luar? So dia pun tengok jam. Time tu dah pukul 11 lebih. Ui. Supposed to be mall tu dah tutup. Uish. Time tu dia macam aku terlelap lama ni. Dah pukul 11 lebih. Kau bayangkan pukul 8 dia tidur kan. 7.30 something like that lah. Pukul 8 lah. Lebih kurang 3 jam lebih juga. 3 jam lebih lah dia terlelap kat situ. Dia kata dah pukul 11 lebih. Dia pun keluar postguard dia. Dia keluar postguard dia. Dia tengok dekat area parking lot tu. Sebab dia dah dekat dengan parking lot. Tengok kereta tu dah tak ada sangat lah. Yang ada pun aku rasa management lah. Kereta dalam 3-4 ketul kat situ kan. Okey, jadi lengang tak ada orang lah. Lengang Kosong. lah. Lepas tu dia macam pakcik ni siapa kan? Real tak real ni? So dia pun masuk balik. Dia pun duduk. Dia termenung lah. Lepas tu sekejap lagi pakcik tu datang balik. Pakcik tu datang balik ya. Dia macam tengah termenung. Tiba-tiba dia dengar macam Assalamualaikum nak. Macam tu. Lepas tu dia macam tersentak lah. Dia tengok balik dekat dia punya cermin postguard tu. Dia tanya, pakcik dah jumpa anak pakcik? Ada nak, tapi dah meninggal. Allah. Macam tu. Akbar. Lepas tu dia dah mengemang. Meninggal pakcik kat mana? Accident ke? Kena langgar ke apa kan? Lepas tu sekejap lagi dia pun keluar daripada postguard tu. Pergi kat pakcik tu. Tak adalah, dia ikut pakcik lah. Dia dengar macam tu. Time tu dia macam jam tau. Macam aku cakap, dia kan di tengah Mamai. dia macam orang barai kan. Dia macam pakcik ni main-main lah. Dia kata macam tu kan. Pakcik ni jangan bergurau macam ni pakcik. Gurau apa? Dia tak terperanjat pun. Dia tak macam dia ingat pakcik ni macam tak betul lah. Saja nak ajak dia bergurau kan. Dia main-main pakcik, saya tak ada masa lah. Dia tak ada masa lah macam tu kan. Lepas tu dia pun masuk. Pak postguard dia dah bagan lah time tu. Dia dah mampu lah pakcik ni kan. Buat orang takut malam ni kan. Dia pun masuk postguard dia tu. Lepas tu dia pun duduk. Dia duduk. Tak lama lepas tu ada budak kecil lalu. Baju merah. Lepas tu dia tanya, ada nampak ayah saya? Allah. Dia kata macam tu. Lepas tu dia macam, kau ni siapa pula kan? Kau ni siapa pula? Dia kata macam tu. Dia kata, pakcik ada nampak ayah saya? Kata, ayah kau yang mana? Dia kata, ayah saya yang tua-tua pakai kopiah putih. Pakcik tadi lah. Tadi dia cari kau lah. Kau pergi mana? Dia marah budak tu. Dia kata kau pergi mana kan? Ayah kau cari kau, ayah kau tu pun aku tengok macam tak betul macam tu lah. Ui. Dia kata macam tu lah. Dia marah lah. Lepas tu dia pun keluar. Dia keluar postguard dia tu sebab dia nak bawa budak ni. Dia nak pegang lah budak ni. Kalau in case pakcik tu datang balik. Pakcik kata dah mati ni ada. Contoh lah dia nak bawa tu kan. Dia keluar budak tu tak ada. Dia keluar daripada postguard tu tak ada budak. Budak tu tak ada. Dia pergi depan tu budak tu tak ada. Time tu dia dah rasa dia halusinasi lah. Dia macam mana pergi budak ni kan? Dia macam dia dah seram lah waktu tu. Dah seriau lah. Dah seriau lah. So dia pun nak pergi masuk balik postguard dia tu, dia memang dah goyang lah. So dia pergi keluar dekat tepi tu. Dia ambil dia punya torchlight. And then dia nak jalan keluar daripada tempat area yang dia duduk lah. Dia kata dia keluar je area tempat duduk tu. Dia dengar ada tapak kaki tau, macam tengah follow dia kat belakang. Macam tu. Waktu tu kau boleh bayang dia punya tempat tu parking lot. Kau boleh jalan, kau pernah bayang kau jalan ke parking lot setiap sorang-sorang kan. Kau dengar tak belakang kau tu. Lepas tu dia pun macam okey. Ada orang kat belakang aku. So dia rasa macam lega lah. Sebab bukan aku seorang lah. So dia pun buat bodoh, dia jalan sampai depan. Sampai je depan, dia kata dia nampak ada macam kereta tau nak keluar daripada parking lot tu. Waktu dia kata kereta tu keluar daripada parking lot tu, dia nampak ada dua beranak ni lari. Lepas tu kereta tu macam tu. Macam tu. Aku pun tak dapat bayang tau. Bila aku baca email dia ni, dia jadi seramnya sebab bila aku kat sini pegang torchlight kan. Contoh torchlight macam ni. Tengok situ. Kan keadaan gelap. Lepas tu dia kata dalam keadaan sama-sama tu dia nampak ada kereta keluar. Kereta tu keluar daripada parking lot tu, tiba-tiba ada dua beranak ni lari. Lepas tu kereta tu macam sapu lah. Lepas tu dia dah macam tergamam. And then dia tengok budak tu dengan dia tengok dua orang tu tak ada pun. Lepas kereta tu lalu. Dia rasa kacau lah. Dia patah balik. Dia lari patah balik. Lepas tu dia masuk dalam postguard dia nak call supervisor dia. Dia kata dia nak balik. Dan masa dia call supervisor dia tu, dia dengar ada orang tengah pegang dia punya pintu guard tu lah. Sebab dia masuk bunyi macam tu. Time tu dia kata dia menggigil lah. Dia kata dia menggigil. Dia tak berani nak buat apa. Dia kata dia nak call supervisor dia pun tangan dah lembik, dah menggeletar. Gila kau seorang-seorang. And then dia kata waktu tu memang dia nak keluar daripada bilik guard tu. Dan masa dia nak keluar tu, dia nak buka pintu tu. Dia nak buka, dia kata dia pusing tombol tu macam tombol tu loose tau.
sudah. And dia dah terkunci kat dalam tu. And masa dia terkunci kat dalam tu, okay, contoh kan, ini pintu, ini cermin dia tau, belah sini cermin dia, and dia terkunci. Masa dia nak buka tu, dia dengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum, nampak anak saya tak? Macam tu. Member pengsan terus lah. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan oleh Samsul tadi. Aku tak suka betul lah dia kongsi tattoo ni. Ya betul tu. Bila aku baca email dia, aku mengemang part yang dia kata apa ni, dia nampak kita tu. Sebab build up dia bercakap benda tu. Dia berkomunikasi. Sebab aku jenis orang, ini jujur aku cakap, aku tapis cerita-cerita orang yang boleh bercakap dengan hantu. Sebab kita siapa man? Yelah betul. Nak borak dengan hantu kan. Tapi bila aku amati cerita dia ni, aku boleh cakap yang dia ni tengah penat. Maknanya dia nampak dengan pakcik tu, dia nampak budak tu, mungkin sebab dia punya ni dah lesu. Dah boleh nampak macam-macam benda. Benda-benda bukan-bukan. Tapi kan? yakin ada tak ada ambil barang Tak ada kot. Oi. Biasanya mungkin ubat Panadol kot nak tahan sakit kepala mungkin. Faham. Tapi aku rasa mungkin dia dah penat sangat. Dengan campur suasana apa semua kan. Orang bangun tidur lah. Yelah betul. Sakit kepala tu kan. So benda ni menjadi misteri. And dia kata, yalah dia dengar bunyi apa semua. Aku boleh katakan mungkin benda ni, cerita ni seram, tapi boleh jadi benda ni juga terjadi di kalangan dia sendiri. So mungkin kalau ada orang lain kat situ, orang ingat dia ni jam lah. Sebab dia ada cerita juga, ada orang tengok CCTV footage dia dekat dalam postguard tu, nampak dia keluar masuk postguard tu. Tapi macam tak ada. Tapi tak ada siapa-siapa dekat depan tu. Nampak dia daripada tidur tu, daripada starting dia tidur tu. Tapi tak mustahil juga sebab benda-benda macam ni tak semua orang nampak pun kan. Betul, tak boleh capture pun CCTV kan. So aku cakap benda ni misteri. Seram tapi misteri. So itulah dia guys, kisah yang pertama. So macam tu lah dia boy. Macam aku cakap lah, kerja-kerja juga kan, kita ni faham tugas apa semua kan. Memang lah orang akan tanya apa kaitan dia dengan anak dia yang tak sihat. Cerita tu maksudnya bapak dia tu willingly. Betul. Effect dia. Memang terpaksa lah. Tapi jap, cerita pasal kerja kan. Kerja aku lebih kurang 4 guard kak. Tapi kau menghibur kau orang. Tapi aku menghibur kau orang. Aku menyalurkan informasi lah. Betul. Kadang-kadang waktu kita tidur. Okay, contoh macam aku aku kerja pagi kadang-kadang. Okay, kerja pagi biasa open show ataupun breakfast show ni pukul 6 pagi. As far as semua orang tahu, 6 pagi tu bukan kita orang datang tepat 6 pagi lah. Banyak benda nak prepare. Yes kan? Kita orang kena datang setengah jam awal sebelum tu, which is 5:30 pagi. But then aku ingat lagi masa ni hari raya ke berapa Hari raya ke-2 ke tak silap aku. Hari raya kedua. Okay, sebelum kau start cerita kan, aku nak tahu kan, macam biasa line up penuh dekat kau punya DJ station tu kan. Biasanya berapa orang? Selalunya kalau hari biasa memang ramai lah. Office hour memang ramai. Tapi biasanya kalau raya orang minta cuti, yang ni minta cuti. Biasanya time raya tu hanya DJ yang bekerja saja, dan waktu tu weekend. Adakah itu ditetapkan? Itu ditetapkan. Weekend, which is weekend ada 3 shift saja, 6 jam. Oh, so kau kena cover lah? Yes. DJ tersebut kena cover lah? Pagi lah 6 jam aku kena kerja masuk. Okay, so aku masuk pukul 5:30 pagi. 5:30 pagi aku sampai. Masa tu aku gerak awal lah sebab kita raya kan. Kita raya pagi tu rasa macam okay, aku tak nak tidur lah. Aku rasa macam tidur lambat sikit kot kan. Betul. Aku terdatang awal pukul 5 suku. Okay. Dan kalau korang nak tahu semua, keadaan dalam tempat aku bekerja tu, kalau pukul 5 suku semua gelap ni. Daripada pintu kau yang buka masuk lampu ke? Yes, aku yang akan buka lampu. Daripada parking sampailah laluan ke pintu masuk, sampailah laluan ke konti, sampailah laluan ke punch card, semua gelap gelita. Yang ada lighting daripada luar je. Kita harapkan lighting daripada luar saja. Faham. Okay, aku masuk time tu aku seorang-seorang. Dan aku dalam keadaan yang rasanya macam tak peka dengan keadaan sekeliling. Faham. Tak peka dengan keadaan sekeliling. So aku masuk, aku buat bodoh aku je. Main handphone, tengok Instagram. Macam biasa lah. Kita buka lagu kuat-kuat apa semua kan. Buka lagu kuat-kuat. Aku
Masuk je pintu masuk punch card tu, bulu roma aku meremang. Oh, okey. Okey, itu bukan tanda yang baik sebenarnya. Bulu roma aku meremang. Tapi aku tak endahkan lagi. Aku tak endah. Aku still lagi buka lagu kuat-kuat, buka lagu dekat handphone aku kuat-kuat. Tak fikir banyak lah. Tak fikir banyak. Sebab sini aku pernah cakap macam gini tau. Masuk dalam tempat kerja tu, masuk je pintu masuk tu, jangan rushing. Okey. Jangan buka lagu kuat-kuat, jangan seronok sangat. Masuk dalam keadaan tenang, bagi salam, sedekahkan Al-Fatihah. Oh, okey. Dia ada law dia. Okay. Sebab tempat ni adalah bangunan-bangunan lama tau. Tapak-tapak lama dulu. Ini menarik, boy. Aku pernah dengar juga cerita pasal tapak sebelum RTM tu ada. Sebenarnya kalau aku rasa orang Melaka mungkin tahu. Betul. Kan kawasan tu dulu apa. Dan aku rasa RTM tu pun bukannya orang kata bangunan baru sangat. Bukan. Kan? Itu bangunan lama. Dah yang sangat lama lah. Kita pun belum lahir aku rasa. Betul. Kan? So kau boleh cerita sikit tak? Mungkin sejarah sikit kau bangunan apa? Aku cerita apa yang aku tahu je lah based on sini-sini aku bagi tahu. Dia orang cakap tapak bangunan tu dulu adalah tapak askar-askar Jepun. Which is dekat area situ ada satu kubur yang belum dialihkan lagi. Yang ni aku ada dengar juga. Yang belum dialihkan lagi. Okay. So masuk kalau dialihkan tu masih lagi ada dekat RTM tu kan? Masih lagi ada dekat situ. Masih lagi dekat situ. Dekat bawah ada kawasan lah. Ada kawasan. Boleh nampak ah, boleh nampak. Tak boleh nampak. Tapi just orang-orang dekat situ je tahu. Dia tahu dekat mana. Benda tu kat mana kita tahu lah. Okey. Boleh teruskan. Okey. Aku nak kau cerita dengan viewers kita ni kan, pengalaman kau Syawal kedua tadi, kau cakap kau bekerja seorang diri. Waktu tu pagi. Waktu tu pagi. Pukul 5 lebih lah. Belum azan subuh lagi. Okey. Aku masuk. Tadi aku masuk dah meremang kan. Okay. Aku masih lagi buat bodoh aku. Dan aku buka satu sui lampu. Aku buka satu sui lampu. Aku masuk ke tempat punch card aku tau. Aku masuk ke tempat punch card aku ni. Macam contoh ni tempat punch card aku kan. Belakang aku ni ada tangga. Okey, boleh bayang? Okey, belakang aku ni ada tangga. Dan keadaan dalam tempat punch card tu gelap gelita. Yang aku harapkan lampu daripada handphone aku. Okey. So aku buka, aku punch in. Lepas tu aku dengar ada orang naik tangga. Okey. Tapi memang real kau seorang kat situ. Aku seorang, Mat. Kan? Aku seorang. Sebab kau yang kena buka semua kan? Tak ada. Aku seorang. Yang ada Pak Gad tapi kat luar. Tapi kat luar. Okey. Aku dengar orang naik tangga. Tang. Sebab naik tangga ni kita boleh dengar dalam tempat tu berdengung. Yes. Aku pernah sampai RTM tu. Aku tahu dia punya kawasan tu macam mana kan. Yes. And kita boleh bayangkan. Okay, aku rasa kalau korang nak bayangkan viewers, aku rasa mungkin punch card kau yang ini like macam ni je tangga tu. Betul? Tak jauh kan? Tak jauh. So Memang betul-betul kan? Memang betul-betul kat sebelah belakang aku lah. Okay. So lepas tu? Okay, aku dengar tang. Aku dah stop kat aku punya handphone. Aku cakap, wish, ni apa siut ni? Kan? Aku tutup handphone aku punch card. Aku buka lampu punch card aku. Aku buka lampu kat area punch card aku tu. So aku on the way ke konti. Aku on the way ke konti. Tapi dalam on the way ke konti ni aku dah start kelang kabut. Oh, okay. Sebab apa? Kau dah rasa segar? Aku dah cuak, Mat. Okay. Aku dah cuak. Tangan aku sejuk je. Yelah kau seorang pula tu. Aku seorang kan. Aku dah start kelang kabut. Aku dah start macam mana switch lampu? Pop. Tak tenang lah. Aku buka switch lampu. Tapi on the way ke konti tu aku akan lalu satu toilet tau. Ingat tak toilet yang kat tepi on the way ke konti tu kan? Tahu. Toilet ni dia tertutup tau guys. Toilet ni dia tertutup. Cuma aku akan nampak lampu tu buka ataupun tidak je. Sebab dia tinggi kan? Sebab dia tinggi. Okay. So aku on the way ke konti. Toilet aku tak buka lagi lampu ni. Tapi aku dah buka lampu sekeliling betul. Aku on the way ke konti. Lampu tu buka. Kau nampak lampu tu terbuka? Yes. Tak dia. Ini. Allahu Akbar. Ini yang takut ni. Lampu tu terbuka sendiri, Mat. Okey. Lampu tu terbuka sendiri. Aku macam kau tahu dalam keadaan yang kau nak rushing, kau dah kelang kabut, lepas tu tap. Kau tu macam tu kan. Kau dengar bunyi switch lah? Aku dengar bunyi switch. Sebab tempat tu apa-apa yang kau buat kau akan dengar. Okey. Tap. Aku dah cakap alamak. Lepas tu dalam perjalanan tu juga aku dah tak fikir apa. Aku cakap ini tak boleh jadi, Mat. Ini tak boleh jadi. Aku tunggu lagi, Mat. Aku terus lagi. Dan aku disentakkan dengan satu benda. Laluan ke konti tu, itu adalah laluan yang aku cakap bawah tu ada lagi kubur. Ada lagi kubur yang tak dialihkan tu. Aku disentakkan dengan bunyi
piano yang ada atas kubur tu. Dia main lagu Metallica. Tak Mat. Tak Mat. Dia bunyi apa? Kan kau tahu tak piano lama yang kau buka macam tu kan? Piano lama yang kau buka itu. Oh, kena empas lah ke macam mana? Dia macam tutup benda tu lah. Pam, dia macam marah Mat. Dia macam marah Mat. Ui, kepala otak dia. Okey. Aku dalam keadaan seorang-seorang ni daripada Depan tu ke? Depan tu? Piano tu depan kau? Piano tu. Aku dalam keadaan yang seorang-seorang. Daripada awal masuk kau tak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba semua benda jadi tong tung. Ush. Kau Okey. Lepas tu. Aku disentakkan dengan benda tong. Lepas tu kau time tu buat apa? Kau beli lah. Diam Mat. Termenung Mat. Konti kat depan ni je ni. Konti kat depan ni je. Piano kat sini. Tang. Aku diam Mat. Tak pandang mana-mana. Kau tahu tak dalam satu keadaan yang kau terkejut. Ya. Kau terkejut dan kau tak boleh nak buat apa. Tapi kau rasa macam aku kena gerak ni siut. Aku kena gerak ni. Kalau aku tak gerak ni, aku kena buat something lah. Macam tu kan. Handphone kat tangan. Kau tak bergerak. Kau di je kat situ. Sampailah aku nak pastikan tau, betul ke tidak ni yang aku dengar ni kan. Sampai satu tahap tu aku dengar ada orang flush pula kat toilet. Uish, damn tu. Aku tadi boleh lepas lalu toilet kan. Depan tu piano. Aku dengar orang flush kat toilet. Macam tu lah kan. Dah lah lampu tu terbuka sendiri. Ada orang flash. Dan untuk memastikan keadaan aku selamat, aku berlari terus ke bilik technician. Okey, kat mana bilik tu? Bilik technician adalah dia satu bilik, satu studio lepas studio aku. Lepas konti kau lah. Lepas konti aku tu bilik technician lah. Sebab yang datang awal akan ada aku dengan technician. Okey. Aku balik lagi kat bilik technician. Bilik technician masih gelap dan aku pastikan tempat tu tak ada orang. Tak ada orang. Masih kau seorang? Aku seorang saja. Okey. Aku seorang saja. Dan waktu tu aku akan terus masuk ke konti. Aku berlari masuk ke konti. Kau tahu tak macam pintu konti tu. Okay, kalau korang tak pernah lalu ke atau korang tak pernah tengok konti RTM konti RTM ni, dia satu pintu macam pintu biasa, tapi dia ada satu pintu kecil dekat tengah-tengah. Kan? Pintu second layer dia. Ada second layer, ada satu pintu kecil. Tahu. Dia orang ada macam kaca tau. Untuk nampak orang luar kat depan tu. Yes. Aku masuk alam jap. Sebelum masuk alam kau kena tap. Okey. Aku punya kad tu dulu kan. Access card tu. Tap, aku lari masuk alam, aku tutup. Ada orang lari dekat ada satu lembaga. Sam. Oh, kau nampak daripada tu lah, cermin kecil tu lah. Yes. Macam tu lah, lalu gitu. Macam kau masuk, lepas tu kau tolak, kau pandang belakang kan, pintu tutup kan. Sok, ada benda lari. Oh gosh. Okey, lepas tu. Mat, time tu Mat. Oh yay. Pagi lah ni, benda ni pagi. Dalam keadaan yang sangat-sangat gelap lah. Dalam keadaan yang sangat gelap. Sejuk, sebab konti pun sejuk apa semua kan. Kau pula tambah sejuk. Ya tu. Gila kau tak sejuk. Sejuk siut. Okey, lepas tu kau buat. Okey. Aku masuk terus lah. Aku cakap ini tak boleh jadi. Aku masuk terus untuk cari surah-surah Yasin, surah-surah yang aku boleh buka. Sebab kita dekat radio macam banyak pagi kan. Yes, macam tu kan. Lepas tu aku masuk, aku buka PC aku apa semua. Biasanya aku buka PC akan ada playlist yang aku dah sediakan. Okey. Playlist yang aku sediakan. Depan mata aku Mat, playlist yang aku sediakan tu terpadam satu-satu. Tak. Serius lah. Uish, terpadam. Uish. Ni kau dah buka PC? Aku dah buka PC ni, aku dah buka playlist aku. Tinggal nak play je ni. Playlist aku terpadam. Tak. Slowly. Tak. Uish. Okey, lepas tu. Diam dulu Ahmad. Memang termenung pandang PC tu kan. Termenung Mat. Kau nampak depan mata ni playlist kau tu dipadamkan. Pernah jadi tak benda tu? Tak pernah jadi Mat. Software ke apa pernah. Masalah software paling kurang pun dia akan jam. Restart balik, terpadam. Macam tu. Ni delete Dia delete Mat. Dan playlist pagi biasanya playlist pagi biasanya ada banyak surah. Kita orang mulakan dengan bacaan doa pagi. Lepas tu ada bacaan Al-Quran. Yalah. Ada pembuka hari lah. Doa pembuka hari lah. Faham. Dan dipadam banyak-banyak tu. Lepas tu macam mana? Sebab aku dalam keadaan yang nak surah. Yelah, dalam kau nak buka kan. Aku nak buka dan dipadam. Mat,
Aku nak type time tu menggeletos je. Memang lu siap. Menggeletos je. Pandai pula dia delete. Lepas dah delete satu-satu tu, masuk konti, kau akan dengar orang tekan access card betul. Tap. Lepas tu bilik konti ni kedap. Kau pernah masuk aja kan? Bilik konti ni kedap. Bila orang buka pintu, kau akan dengar deng. Macam tu kan. Aku tak dengar access card, tapi aku dengar orang nak buka pintu. Buka pintu. Deng. Uish, berapa lama ni kau tak ada orang? Dalam masa pukul 5 suku tu nak pergi pukul 6, macam-macam benda jadi siut. Macam-macam benda jadi. Uish, orang selepas kau datang pukul Lepas apa? aku datang pukul 12 tengah hari. Bapak dia. Kau 12 tengah hari. Aku dah balik lah. Tak boleh balik lah kan. Tak boleh balik lah. Tugas kan. Kita kena kerja kan. Tung. Bunyi macam tu je. Aku dah cakap alamak. Kalau korang perasan, kalau ada followers aku dekat TikTok aku ada satu cerita yang orang main pintu. Okay. Aku ada cerita. Itu sebenarnya cerita betul. Okay, yang kau kongsi tadi ni. Ini cerita ni lah. Itu sebenarnya cerita betul. Cuma aku kelakau kan. Sebab benda ni mengikut Cak. Dengan berbisik. Dengan berbisik apa semua. Benda ni mengikut. Sebab tu aku tak cerita betul-betul. Benda ni tak boleh. Itu satu tips sebenarnya untuk cerita seram ni. Ini ramai orang tak tahu pun. Orang selalu macam Cap, cerita ni real ke? Cerita ni betul ke? Sebenarnya kita kalau lalui ataupun jumpa, baca, kita tak boleh cerita 100%. Betul? Kan? Kita seolah-olah macam mana? Mempercayai kekuatan dia. Yes. Dan dia boleh ada ability untuk mengikut. Ataupun kita sendiri akan terbayang-bayang. Dia boleh jadi lagi ya. Yes. Okay Cap. Lepas tu pintu bergedegang. Pintu gedegang. Aku diamkan lagi. Sebab aku rasa macam tak ada. Aku dah mula nak sedapkan hati sendiri. Tak ada kot. Dia tak ada apa-apa ni. Lepas tu aku dengar betul-betul satu bisikan. Aku dengar satu bisikan yang halus. Bunyi dia macam ni. Real. Tempat tu memang kedap kan. Kedap. Siapa lagi kalau orang lain tak mungkin. Sebab orang lain mesti masuk punya. Kan? Ni pintu berbunyi tapi tak ada orang masuk. Okay, aku bagi kau bayangan. Ni PC kau. Okay, ni PC aku. Ini seat DJ aku. DJ. Besar kan? Sini pintu. Sini pintu. Sini pintu. Okay. Sini tengah berbunyi ni. Teng. Lepas tu aku dengar orang berbisik. Kat situ. Okay. Mat, time tu aku search apa yang patut. Aku search. Aku buat balik playlist aku ni. Playlist aku yang dah dipadam tadi ni. Aku buat balik. Susun. Aku biar. Pukul 6 pagi aku masuk kan. Pukul 6 pagi aku start. Ini adalah radio nombor 1 orang Melaka. Pak. Terus aku duduk luar. Kau mana kau rekod terus lah? Aku tak rekod. Aku buat opening macam tu. Lepas tu aku duduk luar. Aku tenangkan diri aku kejap. Aku duduk luar. Dan betul, benda ni mengikut lah. Benda ni mengikut. Ada jadi lah. Tapi dia bukan kat konti. Dia jadi kat rumah aku pula. Aku mimpi 3 hari 3 malam turut benda yang sama. Aku duduk kerja kat konti. Lepas tu ada satu lembaga yang duk perhati aku daripada tepi, daripada sisi pintu tu tadi. Besar, rambut panjang, dan dia perhati aku macam ni. Damn. 3 hari 3 malam berturut-turut. Aku bangun waktu yang sama, pukul 3.30 pagi. Berpeluh-peluh, terjaga. Okay, apa kau buat lepas tu? Maksudnya pergi berubat ke macam mana ke? Aku pergi jumpa senior aku tanya senior aku dan dia orang ceritakan apa yang jadi kat aku lah. Dan ternyata benda tu betul lah. Aku tak boleh masuk konti rushing. Aku tak boleh buka lalu kuat-kuat. Dan pada waktu yang sunyi lah. Sebab laluan aku daripada aku masuk, pintu masuk tu ke tempat punch card, ke konti, itu semua laluan dia. Dan ada beberapa makhluk yang menjadi memang penunggu lah. Penunggu. Ada seorang budak kecil, ada satu lembaga putih besar tu yang kat konti tu. So jalan penyelesaian dia, sini aku cakap, masuk kerja pagi sekali, masuk langkah kanan, mulakan dengan bismillah, sedekahkan Al-Fatihah. Itu je lah. Lepas tu alhamdulillah dah tak ada apa-apa dah. Okay, aku ada satu soalan dekat kau. Benda ni jadi time bila? Maksud aku bila tu tahun ke berapa? Ini adalah tahun pertama aku bekerja sebagai penyampai radio.
memang junior betul ni. Junior lah. Okay, macam kau tak peka dengan keadaan sekeliling, kau main langgar je. Kau masuk tempat aku, kau main langgar kan. Kau kena lah. Aku dah warning kan. Dia kata aku dah warning kan. Aku dah warning. Budak-budak kau pun dah warning kan. Kau masuk lagi macam ni, kau kena ni kau dapat. Tahun pertama aku kerja. Tahun pertama raya masa tu memang biasa lah junior. Yelah, faham lah. Memang senior akan minta cuti lah. Akan minta cuti lah. Of course lah. Itu adat lah. Betul. Bila kau dah senior pun sama juga. Nanti aku buat lah. Siapa-siapa nak masuk Melaka FM bagi tu, aku nak cuti aja. Sebab tu sampai sekarang aku tak pernah apply. So itulah antara cerita yang aku ingat lah. Pernah tak ada macam DJ lain cerita juga benda lebih kurang macam kau? Malah lebih teruk pun ada. Malah ngikut naik atas kereta jadi berat. Sikit. Okay, ada satu cerita ni, senior aku cerita dia maghrib masa tu. Maghrib, solat. Solat, which is office hour kan habis pukul 5 betul. Dia seorang juga time tu. Dia seorang juga kerja malam kan. Solat maghrib, masuk memang tak ada orang. Dia dekat bahagian kita kan, kita ada kan ada pemisahan surau kan, bahagian perempuan apa semua kan. Bahagian pemisahan langsir tu bergoncang. Tak dia. Kau tengah solat Mat. Kau tengah solat Mat. Kau tengah solat Mat. Ada yang pernah masuk konti, tapi brother ni gentle lah. Gentle. Pernah nak masuk konti, laluan yang aku lalu tadi tu, kan ada laman kan dekat kita orang punya tu kan. Dekat laman tu ada budak kecil tengah bertinggit. Dia nampak ah. Gila kau. Dia DJ ke brother? Brother tu DJ datang DJ pagi ke? Awal. Ada budak kecil bertinggit Mat. Macam ni. Tengok dia. Gila lah. Orang lama banyak lah jumpa benda-benda macam ni. Tapi dia orang dah lali lah kan. Duduk dah berbelas tahun mungkin dekat RTM tu. Aku rasa benda ni mungkin dia orang pernah lalu awal-awal dulu takut. Mungkin kau pun nanti dah kerja situ 10-11 tahun, kau anggap benda ni sebagai satu benda yang tak nak kena lalu lah. Tak nak kena lalu lah. Sebab ini adalah salah satu tanggungjawab berat untuk kita orang lah. Apa pun jadi dekat kau, apa pun jadi, kau tak kisahlah kau kena kacau ke. Selagi mulut kau boleh bercakap, kau boleh berjalan masuk dalam konti, kau buat kerja kau. Faham. Orang tak nak tahu dah kau tengah dalam keadaan takut ke, kau kena kacau ke apa ke, kau buat. Gila lah. Dahsyat man. Aku tak expect tau cerita kau boleh going wild macam ni. Maksud aku tak adalah kata. Yang aku expect macam contoh kau tengah duduk, kau tengah main PC, kursi bergerak sendiri. Benda tu benda yang jadi selalu kat office kan. Tapi betul. Ada satu elemen yang aku rasa something kat sini is about the kubur lah. Kubur tu kan sebenarnya. The kubur itself. And aku rasa setuju lah. Mungkin silap pada kau juga. Betul. Aku silap lah time tu. Orang kata masuk tak ada adab lah. Adab lah masuk. Yang enak lah. Habis sampai sekarang ni kau maintain lah. Maintain. Tak kisahlah. Kau lambat ke kan. Kau lambat, contoh aku lambat 10 minit kan. Aku tetap jalan dengan tenang. Kena marah tu pasti. Kena marah pasti lah. Tapi dah tak boleh Mat. Kalau tak, pisang aku. Jadi lagi ya. Pisang aku. Banana fruit tu kan. Sampai sekarang jalan masuk dengan tenang, sedekah Al-Fatihah, masuk langkah kanan lah. Tahun ni dah berapa tahun dah boy kau kat situ? Tahun ni aku tahun ke-5 lah. 4 tahun lepas lah lebih kurang. 4 tahun lepas yes. Cuak Mat time tu. Gila. Masa PKP dulu, aku tanya juga. Masa PKP kan, korang punya studio tu macam mana? I mean, sunyi ke? Sunyi. Hanya DJ yang bekerja saja datang ke office, yes. Gila. Hanya DJ yang bekerja saja datang ke office. Tapi masa tu tak adalah kita orang terfikir sampai ke situ sebab kita orang je yang boleh keluar pun. Yelah, betul. Itu yang best. Yang penting nak tengok dunia. Macam tu. Aku yelah, kenapa aku itu macam aku cakap dengan viewers kan, kenapa dia yang aku jemput. Orang macam dia ni kenapa kau jemput? Dia ni kan banyak lagi orang lain also kan. Sebab aku nak tahu sisi sebenar DJ radio. Yang kita dengar macam kita cakap dekat awal tadi kan. Kita dengar selamat pagi kepada ceroboh hola contoh macam tu kan. Nampak ceria. Yang korang dengar mungkin happy tau, tapi kau tak tahu aku tengah seram sejuk time tu. Seram sejuk seorang kan. Dan aku tertarik sebab dia dapat konten lifestyle seorang DJ kan. Mungkin tak semua boleh kongsi, tak semua benda kau boleh kongsi. Tak semua sebab ada certain stuff yang terlalu internal pun untuk kau tahu. And macam kau pun aku rasa kau share benda-benda yang lifestyle. Benda-benda protokol ni memang kita kena simpan. Kena pandai share lah kan, benda-benda macam tu. And aku rasa
at least 20% yang kau share live kau dekat konti apa semua, orang tahu macam kau share pasal DJ kau sakit pun macam mana, dapat betul? emergency macam mana, at least orang tahu kan DJ datang lambat macam mana. macam mana kau nak handle playlist tu macam mana kan, benda-benda macam tu kita tak di-expose. Betul. And aku rasa macam angle ni aku boleh pakai. Takkan tak ada cerita seram dekat konti kan. Sebab aku pernah sampai RTM tu. Acap pernah jadi aku punya guest juga. Tahun lepas sebenarnya. Untuk raya juga. Raya. Untuk raya juga. Time tu kita buat recording malam lah. Okey, jap. Macam mana kau rasa waktu pertama kali sampai RTM? Okay, ini aku cerita pengalaman aku sendiri lah kan. Masa aku sampai kat RTM tu, first thing first kita parking kat belakang tu kan. Aku terkejut ingat tangan siapa. Tangan kau sendiri. Dia macam okey. Kat sini okey. Jangan. Kau buat aku terkejut sekali. Tadi tak ada. Kau jangan. Tu tangan kau tu. Okey. Masa aku sampai tu dekat belakang tu parking lot. So bila kau parking lot tu, kau dah parking kan gelap. Lepas tu kau nak pergi ke depan tu kan, kau kena lalu seorang-seorang. Kalau kau seorang lah. Time tu aku berdua kan. So rasanya tak ni sangat. Tapi kalau aku letak diri aku seorang-seorang, kau nak lalu ke situ, kau nak pergi pusing kat depan lagi. Sampai ke pintu utama RTM, kau tak boleh masuk terus ya. Tak boleh. Kau kena pergi kat belakang. Lepas tu kau akan jumpa like dua pintu pintu ke satu pintu. Macam tu tak silap aku. And aku nampak piano yang dia kata. So apa yang dia cerita tadi, aku boleh bayang tau. Aku boleh letak diri aku dekat engkau. Punch card tu kat mana aku tahu. Piano tu kat mana aku tahu. Jalan kau nak pergi ke konti tu aku tahu. So aku macam, otak dia lah, aku dah pernah sampai siap tempat ni. Sebab biasa aku cerita-cerita seram, aku tak tahu tempat dia kat mana. Macam kau ni, kau cerita aku pernah sampai siap tempat ni. Kau pernah sampai. Dan piano tu dalam keadaan kalau tak ada orang pun gelap. Gelap. Memang kat tepi satu sudut yang kau boleh nampak piano tu antik kan. Dia lama kan. Tapi sebenarnya tak berani pun orang nak dekat. Kau ada rasa satu feeling yang kau rasa, ni tempat ni jangan masuk. Yes. Aku setuju benda tu. Bila aku sampai benda tu, piano, ni aku orang yang suka dengan macam benda-benda instrumen ni. Aku kalau nampak gitar aku akan usik, violin aku akan pegang. Tapi masa aku nampak piano tu memang aku dapat rasa macam tu lah. Kau rasa macam jangan kot. Tak boleh kot. Mesti ada sebab kat sini. Dia tak suka-suka sebab tempat dia orang letak piano tu sangat-sangat janggal. Sangat-sangat macam pelik asal ada piano tiba-tiba kat situ kan. And tak ada instrumen lain pun kat situ. Lain lah kalau dia orang letak piano kat tepi tu ada gitar ke apa hiasan lain, tak ada lah. Itu mungkin tak pelik. Ini seketul je kat situ. Seketul piano dan kau rasa macam piano kat sini. Kenapa tak dalam studio kan? Betul. Kenapa tak buat kat dalam studio kalau you pun nak buat sebagai hiasan piano kan? So kat sini aku rasa kategori cerita kau ni, kau macam bawa aku sekali lah jalan RTM tu kan. Tapi korang jangan pula korang tiba-tiba buat lawatan. Saya nak pergi ke tak boleh. Korang dah saya nak pergi ke RTM Melaka nak tengok piano. Jangan. Benda tu jangan kata aku kena lelaukan bos aku ke kan kata saya pun nak buat video Aboy dekat Asyap Channel. Saya nak tengok piano. Jangan. Benda tu jangan buat. Jangan tak pasal-pasal member ni. Jangan. Jadi itulah yang kau rasa kan waktu masuk RTM. Aku rasa berat lah. Maksudnya masa aku nampak piano, macam aku cakap dengan kau, bila sampai tu aku more to like tempat ni agak macam something lama lah. Dia macam lama lah. Aku ada satu like nostalgic punya feeling tau. Dia macam tempat ni lama kan. Aku daripada like macam budak kan, kita lalu kat situ JKR tepi tu semua kan. Dulu mak aku kerja dari situ juga. Jalan tu lah, jalan nak pergi Taman Rempah tu kan. So aku selalu situ. Dan aku tak pernah masuk. Dan tahun lepas aku baru ada peluang masuk. Dan aku cakap, macam ni dalam dia kan. Korang kalau expect dia orang ni like dalam tu, aku bukan nak kata RTM tu terlalu kuno tempat tu. Tidak. Dia klasik lah. Klasik. Tempat sesuai dengan tempat dan nama dia kan. Tadi kau tanya pasal DJ lain kan. DJ lain ada rasa ke tak? Aku pernah rasa sendiri. Guest kau yang datang sekejap. Guest aku pernah rasa sendiri juga. Guest aku ni dia orang-orang paranormal. Dia bawa artis tapi manager dia ni orang paranormal. Aku cut it short Dia masuk dalam konti aku kerja malam time tu. Dalam pukul 11 lebih lepas habis interview, dia tanya aku, kau kerja seorang ke boy? Cakap kerja seorang bang. Tak takut ke? Dalam keadaan tiba-tiba mat. Tak ada borak apa-apa? Tak ada borak apa-apa. Dia tegur aku je, tak takut ke? Tak ada apa bang. Dia ajak, dia diam. Jom ikut abang lepak luar. Aku lepak luar, dia sokok kan. Baik sokok. Kenapa bang tadi tanya macam tu? Tadi abang dengar macam ni. Kepala otak dia dekat laluan konti tu juga. Sebab dia buat benda-benda paranormal lah. Ya, faham. Dia akan ada benda tu juga dalam diri dia. Aku sebenarnya aku tak suka dua orang macam tu. Aku tak suka apa? Aku takut.
Yelah Mat, dia pukul 11 habis interview dia balik siul. Aku seorang-seorang. Yes ya. Itu yang aku macam uish, dahsyat. Bukan aku tak suka kau nak borak dengan orang berhijab ni. Tapi kadang-kadang dia orang kurang ajar. Ya, dia kurang ajar dah sengaja. Lepas tu balik elok-elok kan. Elok kan. Padahal aku yang patut cakap elok kan dia. Elok kan. Dia cakap elok aku. Dia macam dia punya ayat elok tu macam ganjing. Elok kan. Gelak kan. Sampai ke 12 kan. Ya dua aku tak boleh dua orang macam tu. Aku pernah jumpa kan a few lah kan. Tapi aku tak salahkan dia orang. Yelah sebab itu apa benda yang permainan dia orang pun. Permainan dia orang okey. Benda tu kita je yang macam apa benda. Kita duk tanya-tanya apa hal kan. Apa benda kan. Benda tu kat mana kan. Macam tu lah. So kat sini macam kita cakap tadi, ialah jadi DJ ni bukan senang. Betul. Dia pengalaman and kesukaran dia tu tersembunyi. And di belakang tabir aku boleh cakap macam tu. And tak semua orang lah mampu sebenarnya. Semangat kena kuat, hati kena cekal dan kena selalu ceria. Bukan senang tu guys. Bukan senang